Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nawaitu ta'an wa ta'lim wa tawassaqqu tazkir wa nafatifa wal ifana wal istighfar. Al-hasa ala tamassuki bi kitabillah. Wa sunnati Rasulillah qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muka surah 66 baris yang terakhir. Qala mu'allif rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar. Dosa kecil jadi besar. Kita kan nama dosa kecil itu ke maknanya memperkecilkan dosa, meremehkan dosa yang dilakukan. Bukan kata ulama bagikan dosa kecil, dosa besar. Atau ada yang disebut sebagai dosa kecil, dosa besar ni. Bukan kata nak remehkan dosa. Sebab hak kita berdosa ni tengok dilik pada siapa? Pada Tuhan. Besar kecil pun dilik pada dosa Tuhan belakang. Baik dosa kecil atau dosa besar pun dilik pada Tuhan. Jadi maknanya dosa kecil besar tu nisbah antara dosa tu. Kata bunuh. Bunuh dosa besar. Lepas tu dia bandingkan dengan hak kecil. Membazir dosa kecil. Nak banding dengan dosa. Nak banding dengan bunuh. Tapi kalau tilik kepada siapa hak kita buat maksiat dia besar. Jadi misalnya sinak raya hak dosa kecil boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah kata, apabila dipandai dosa kecil itu dosa dipandang dosa yang buat tu kecil. Apabila dipandang kecil oleh kita, walaupun dosa kecil, tapi kita pandang kecil, kita remehkan, kita istiharkan. Dan kita buat cara berterusan pula, ia jadi besar juga. Dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia. Jadi besar ia, ketika kalau tidak taubat lah. Kalau taubat, lepas ada taubat, satu paut dengan makhluk apa semua tu, sesal belaka, Allah Ta'ala Maha Pengampun lah. Dengan beberapa sebab. Yang pertama, bahawa membilang kecil ia akan dia. Membilang kecil, mana yang anggap kecil. Dosa kecil betul lah bagi dosa kecil, tapi yang anggap remeh. Kecil, dosa kecil ya. Dia anggap kecil. Kata dosa ni, apalah, dosa kecil dah. Yang membilang kecil. Yang anggap kecil. Dan menghinakan ia seorang tu, dia akan dosa tu. Mana meremehkan. Dia meremehkan dosa kecil. Mana yang anggap dosa tu hanya dosa kecil. Dan yang remeh. Yang remeh-remehkan. Maka tiada merduli ia. Dia tak peduli akan dia, akan dosa itu, dan tiada duka cita ia dengan sebabnya. Tidak rasa sedih, tidak rasa bersalah dengan dia melakukan itu. Pertama, dia anggap dosa itu kecil dah. Kedua, dia hina pula kata Allah lah. Gapo sangat lah. Ketiga, dia tidak peduli. Lepas tu dia anggap dia tidak duka cita, tak rasa sedih. Ibarat sepanjang lalak hingga kat tubuh dia, kat hidung dia, gitu.
Tak ada rasa patut, tak ingat, tak ada apa. Tu dosa kecil tu boleh jadi besar. Yang kedua, sukacita ia dengan dia dan bermegah-megah dengan dia. Suka pula dah, gembira dengan dosa tu, bangga pula dengan dia. Up status kalau orang muda lah ni kan. Hotak dalam media sosial, dosa kecil buat dia buat ni. Bangga, korang pula. Tak khabar, dia buat salah tu siapa? Pamboya lama lah. Tak, kata, kalau jetik hidung budak biasa, jetik hidungnya. Kalau jetik hidung raja, okay. Seluruh dunia tak. Ni Tuhan raja bagi segala raja. Jadi kalau dosa kecil dia suka cita dengan dia. Ia menunjuk suka cita dengan dia dan bermegah dengan dia jadi besar. Yang ketiganya, bahawa bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya. Dia bermudah-mudah dengan menutupi Allah atasnya. Dia anggap mudah, anggap tak ada berapa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tutup. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Dan menyangka ia seorang itu akan bahawasanya kerana mulianya pada sisi Allah Ta'ala tutup. Enggak dia mulia di sisi Allah. Buat dosa kecil. Itu tunjuk korang pun. Allah Ta'ala tutup. Kita ni mulia sisi Allah Ta'ala. Ingat begitu pula. Jadi dia berterusan dengan buat dosa kecil itu. Dan tiada mengetahui, sedangkan tiada mengetahui ia seorang itu akan bahawasanya ia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tapi ia tak khabar, ia tidak rasa, tidak tahu, sedangkan hakikatnya ia tidak tahu dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sangka dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Ia anggap Allah Ta'ala sendiri tutup perbuatan dia. Dia mulia di sisi Allah Ta'ala. Pada hakikatnya dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi dosa kecil yang dilakukan jadi besar. Yang keempat, bahawa mengerjakan ia ke seorang itu dia akan dosa dengan terang-terangan. Dia buat cara terang-terangan. Kalau boleh semua orang tengok. Kalau boleh semua orang tengok dan menzahirkan ia dosa akan dia. Ia tak ada susuk. Kalau susuk pun anggap Tuhan, tak apalah, kecil je, Tuhan tutup ni. Tuhan tutup, Tuhan tak nampak air aku ni. Jadi tak rasa apa dia. Tak boleh juga, jadi besar juga. Ni dia open pula. Dia publish pula amalan ni. Dia tunjuk korang pula. Dia zahirkan pula. Dan menyebut ia akan dia. Lepas dia sebut-sebut pula. Oyak pula. Kalau lah ni tak, ia up status. Up status korang. Dengan mengejarkan ia, dengan dia buat salah tu, dengan dia buat dosa dia, dia jadi besar juga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna minal jihari ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah wa yaqulu 'amiltu al-barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahu 'anhu. Artinya tiap-tiap umat aku dimaafkan daripadanya. Mana Allah Ta'ala boleh ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan. Kalau minta maaf. Kalau bertaubat. Tiap-tiap umat aku dimaafkan daripadanya. Mana tiada dosa bagi mereka itu, melainkan yang terang-terang dengan maksiat. Melainkan dia menzahirkan maksiat itu, tiada dimaafkan daripada mereka itu.
dan setengah daripada menzahirkan antara contoh nak kata menzahirkan maksiat itu dan menerangkan maksiat itu bahawa mengerjakan oleh seseorang pada malam akan pekerjaan yang jahat. Pada satu malam yang mengerjakan pekerjaan yang jahat. Patutnya rasa bersalah. Benarnya ia istighfar, rasa bersalah, Allah Ta'ala ampunkan. Tapi kalau anggap Tuhan tutup, tak ada masalah, kecil je, jadi besar je kok. Hal ni nak sebut sini kan apa dia? Apabila ia mengerjakan satu dosa pada malam, pada satu malam contohnya, kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi, pada ketika sedangkan Allah Ta'ala tutup akan dosa itu, maka berkata dia pula royak, aku kerjakan semalam begini. Dia royak pula. Malam aku malam tak ada kerja, aku dah ngopak ada kopi. Dah ngopak ada kopi. Malam aku segini. Dan sungguhnya telah bermalam ia menutupi akan dia oleh Tuhannya, sedangkan Allah Ta'ala tutup. Dan berpagi-pagi ia membuka ia akan dia, penutup Allah Ta'ala daripadanya, dia masyhurkan dosanya. Ni walaupun nisbah dosa kecil jadi besar. Kalau dosa besar kita tak ayat kata biasanya, malah untuk aku bunuh orang tu. Ada dosa kecil kadang-kadang dia rasa bangga pula, tak rasa gapo. Jika Allah Ta'ala tutup, ayat besar pula, maka jadi besar juga. Dosa kecil menjadi besar. Yang kelima, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang alim. Dosa kecil tetapi dilakukan oleh orang yang alim. Orang alim ni bukan orang pakai piyah, pakai serban, pakai jubah, jalan slow. Orang alim orang banyak, orang ada ilmu agama lah. Sebut nisbah ilmu sini ilmu agama. Orang alim fiqh, orang alim hadis, orang alim ulama lah. Ialah aku buat dosa kecil. Yang diikut akan dia, tapi orang alim ni orang ikut. Ni tak guru buat ni. Dosa kecil, tapi tak guru buat. Tak apa tu guru buat. Ustaz buat. Maka mereka itu dosa besar ia jadi besar. Kerana bahawasanya berkekalan, apa jadi dosa besar kecil? Kerana berkekalan ia kemudian daripada matinya, sebab orang dah ikut, patut orang dah ikut, jadi kekal. Kalau orang hak tidak alim, orang jahat, masa jahil ni ikut. Balah ni dosa, masa jahil dia tu. Dia ikut. Tapi kalau orang alim, tak guru buat ni, tak apa, tak guru buat. Atau ajak pula sana kekal. Allah Akbar. Jadi besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihi syai'un. Artinya barang siapa berjalan sini mana mengadakan, mereka mencipta pada Islam akan jalan yang jahat, akan satu amalan yang jahat, akan satu kebiasaan yang jahat, yang dosa, yang tidak baik, adalah atasnya dosanya dan dosa mereka yang mengerjakan dia, dan dosa orang yang beramal dengan amalan yang dia buat yang mula tu. Dia mula orang pakai ikut dosa sama sambung. Daripada ketiadaan, kurang daripada segala dosa mereka itu oleh suatu, tak ada kurang sekali apa, serupa bersambung beramalan jariah ni. Amalan jahat ni. Kalau kita buat dosa, yang mana orang ikut sama, bersambung Allah Akbar. Dia apa maksud berjalan sini? Dia tafsir kata berjalan sini, dikehendaki dengan berjalan itu menyeru ia dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau menolong ia atasnya, atau diikut akan dia atasnya. Pertama, dia seru, dia dakwah, dia ia ajak. Kedua, dengan perkataan.
Ketiga dengan menolong atasnya. Keempat dengan orang ikut atasnya berjalan. Itu makna. Dan firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Artinya menulis oleh kami, yakni Allah, akan bagai yang mendahulukan oleh mereka itu daripada segala amal kebaikan dan kejahatan, dan segala bekah mereka itu, segala kesan yang mereka lakukan. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tulis merekodkan apa yang dibuat oleh makhluk, oleh manusia, serta kesan-kesan yang telah mereka tinggalkan. Dikehendaki dengan segala bekah. Apa makna bekah itu? Bagai yang menghubungi ia daripada segala amal, yang berhubung kait dengan amal, kemudian daripada sesat pekerjaan. Selepas selesai kerja, ia sambung dan orang dah ikut. Begitu juga benda baik kalau kita buat. Contohnya kita buat, kata kita baca, kita mulakan di tempat kita ni, lepas pada maesra kita pakat baca surah Al-Mulk. Orang dah buat semua. Kita pun tak ada dah. Kita tak ada dah. Lepas tu orang dah buat, sambung benda baik, bersambung. Buatlah satu benda baik yang bersambung. Dia contoh yang baik yang bersambung. Kita royak ke anak kita, gini. Kita tunjuk depan dia, tunjuk lagu mana benda-benda baik. Lepas tu kata, orang pun ikut, anak dia ikut, dia ajar pula anak dia, ajar. Itu kata anak cucu rezeki. Dan yang mengerjakan, tak kala Allah membangkitkan atas taubat habis. Dan segala mereka, bekas mereka itu dikehendaki dengan segala berkat itu bagai yang menghubungi, mana kaitkan ia daripada segala amal, kemudian daripada sesat pekerjaan. Dan yang mengerjakan tak kala adalah yang membangkitkan atas taubat itu, silap dibaca. Dan dikehendaki segala berkat itu bagai yang menghubungi, yang bersambung-sambung itulah, yang menghubungkan ia daripada segala amal, segala perbuatan, kemudian daripada setelah dia selesai melakukan pekerjaan itu, dan yang mengerjakan, mana dan yang orang yang mengerjakannya, ada orang yang mengerjakan. Itu kesan dia. Kesan kita buat satu amalan yang jahat contohnya, benda tu akan kait dengan amalan orang lain, akan ikut akan berterusan, akan berhubung semua. Begitu juga benda-benda yang baik. Habis tak kala Allah orang adalah yang membangkitkan atas taubat itu, takut akan Allah Ta'ala. Mana perkara yang menyebabkan taubat itu adalah, kita selesai ada bab taubat ni, habis bab taubat ni, bagaimana boleh membangkitkan taubat tu? Nak boleh jatuh, nak boleh kita rasa menyesal dah. An-nadam taubat. Menyesal adalah taubat. Pokok pangkal pada taubat lah menyesal. Bila menyesal lah kita tinggal benda-benda yang kita buat. Bila menyesal lah kita berazam tak akan buat, tak akan buat lagi, tak akan ulangi. Jadi apa yang membangkitkan akan taubat itu? Takut akan Allah Ta'ala. Takut akan Allah Ta'ala. Yang keluar yang terbit daripada perasaan khauf, takut itu pengenalan, makrifah akan Allah Ta'ala. Nescaya memperingatkan oleh hamba, musannif kata, pengarang kata, oleh kerana tu hamba nak meneruskan perbahasan ni adalah kita ni nak peringatkan, menyatakan takut bab berkenaan dengan al-khauf, takut pula. Maka hamba berkata bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Dia comel ngarang ni hubung, you buat connection, ya connection. Lepas pada bab lain ada hubung kait dia. Ia bukan tok bab khusus gitu, tidak. Dia tok bab ni, ni bab kedua pula, ni bab seterusnya. Ia ada kaitan dia. InsyaAllah kita sama mula pada bab menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala subhanallah.